Alright, okay. First of all, Assalamualaikum and a very good evening to each and everyone that with us today. We have a very special event today. Yeah, Dr. Jess, I'm Yes. all the way from CILT headquarters office in Shah Alam. And Dr. Jess, where are you now, Dr. Jess? Dengan izin kita akan gunakan bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Sekarang saya berada di Kuala Terengganu, di Hotel Raya di Kuala Terengganu untuk teruskan walaupun anda berada di dapur, di Wilad Malaysia Inspire Kitchen dan juga semua bersama kami, tapi saya berada di Legenda Coffee House juga di dapur, sama-sama di dapur hari ini. Apa program kita yang menarik pada hari ini, WMIK? Silakan Kurt, Dr. Kurt. Alright, okay. So hari ini kita ada Wilad Inspire Kitchen ya. Special from kitchen. Kalau tengok di dapur sana kita sungguh meriah. But let me introduce a bit of the event for today ya. Today is the WMIK and alumni UPNM special sharing with our audience. Kita ada Faris, Mr. Faris from UPNM as an alumni of UPNM. Dan juga kita ada special guest. We will start the event ya, Dr. Jess, with the WMIK live from the kitchen. And we have a special guest from Wilad Indonesia, and I think I will pass over all the way to Puan Shima di dapur. Ya, sebelum itu Dr. Kurt, satu lagi untuk semangat orang kata bulan kebangsaan kita ya. Semalam 30 Julai telah kita ada pelancaran bulan kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang dilancarkan, dan today kita hari ini bersama untuk menunjukkan semangat cintakan negara kita, semangat perpaduan, semangat bangsa dengan memperkenalkan budaya ya kepada semua, sama ada di Malaysia ataupun antarabangsa. Itulah sebabnya kita pada hari ini untuk menyahut cabaran ataupun menyahut apa yang telah dilancarkan, kita bersama untuk menunjukkan bahawa kita nak berkibar jalur gemilang sebenar bulan kebangsaan pada bulan Ogos nanti. Dr. Kurt, mari kita silakan pass kepada Puan Shima. Silakan Dr. Kurt. Dr. Kurt beritahu. Ya. Okey, Dr. Jess, sila Puan Shima di dapur. Silakan Puan Shima. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, bertemu kembali bersama saya Shima di HQ CILT. Kerana hari ini kita rasa sangat bertuah bersama daripada wakil daripada Wilad Indonesia. Bersama kita pada hari ini adalah Ibu Juliana dan juga Ibu Arianti. Apa kata kita terus ke dapur? Dengan tanggungjawab dari sebarang Ibu Juliana dan juga Ibu Arianti. Tengok kita dua negara Malaysia Indonesia bangsa Nusantara. Makanan pun lebih kurang sama. Ibu Arianti dia tak sabar dah. Lepas saya keluarkan dari kelas lain, dia terus duduk ambil masuk dalam kuali. Biasanya ibu di sana kita memang makan ya, makanan macam ni ya. Tradisi ya. Ya. Tradisi. So hampir sama. Saya cakap bahasa Indonesia. Okey. Hampir sama bahannya. Di sana panggilnya apa? Di sana panggilnya lempeng. Kalau di Indonesia kalau dia ada cetakannya, ada acuannya, ya, ada acuannya. Kemudian cetakan juga sama, namanya Riko. Bukan Riko, bukan. Yang itu loh, yang dangai. Sampai cumi. Ya, kue cumi itu ada cumi. Cumi Puan Shima, saya rasa ada audiens yang ingin bertanyakan sebenarnya Wilad tetamu istimewa kita mewakili Wilad Indonesia ya. Mungkin boleh ceritakan sedikit Wilad Indonesia? Ya, ramai nak tahu. Ya. Okay, hi everyone. My name is Juliana. I'm from Wilad, Indonesia. I'm very glad to be here in the Wilad Malaysia Inspire Kitchen and coba-coba untuk masak lempeng kelapa, ya. Lempeng artinya ceper, ya. Ada Mbak Ida di situ, Mbak Ida dari Indonesia juga. Lempeng artinya ceper, sama kelapa. Ini kita akan masak hari ini. Tadi Dr. Jess bilang ini adalah perpaduan antar bangsa ya. Ini under
Southeast Asia lah ya. Kita ada our GVC sama kita, Ibu Zalia. Mungkin Ibu Zalia bisa ngomong sesuatu sebelum kita lanjut ya. Ya. Terima kasih Ibu Diana, Ibu Yanti. Saya pun nak ucap terima kasih kepada Wilat Malaysia. Ya. Sebab Southeast Asia kita ada 3 country, Malaysia, Indonesia dan Singapura. Ya, dan kita akan look forward Thailand, Brunei, ya, Myanmar, Laos dan Philippines. Ya. So hari ini WMIK by Wilat Malaysia. Thank you so much. Ya. Tengok kita ada di sini Wilat Indonesia, Chairperson Ibu Juliana dan juga Ibu Yanti. Baru saja daripada airport ni. Ya. So, mereka katanya pun belum makan lagi. Jadi bau kami memang lapar. Jadi inilah logistik ya. Kita apa-apa kena isi perut dulu supaya boleh logistik roll tu aktiviti semua bergerak dengan baik ya. Okey, saya nak tambah sikit special ni kita purposely buat meeting kelapa ni ibu-ibu. Kerana pertama, it means that everybody knows that the whole economy is not stable. Yeah. So I go and find this coconut original French. Susah nak dapat. So I ask the supplier, where you got this coconut? From Indonesia. Kelapa Indonesia. How the beauty of the logistics, the supply chain. If we can get the coconut from your country, we also cannot make it the landing today. So ini kelapa dari Indonesia dan tepungnya dari Malaysia. Dari Malaysia, Atau dari Singapura. Atau bahkan dari Vietnam ya. This WMIK is also inspired Indonesia. We are going to make the same thing. Indonesia, Indonesia inspired. Okey, terima kasih sahabat-sahabat saya sekarang berada di Kuala Terengganu, Dr. Jessica and Faiz. Congratulations to you. Proud to be Malaysian. You know, you berbasikal, berronda satu Eropah. Tanya. Siapa lagi? Sahabat kita Dr. Kurt dan Ibu Ida. Ibu Ida. Indonesia. Apa khabar Ibu? Baik. Can I have the receipt? Berada bersama dua wanita Indonesia. Ya. Tapi masih di Holland dia. Dia lagi di Netherlands sekarang. Alright, over to you. Thank you. Okay. Okay, bye. Okey, sekian saja. Kita teruskan saya pas kepada Dr. Kurt dan juga Dr. Jessica. Kita jumpa lagi. Bye. Terima kasih Shima ya, merupakan orang yang memang sentiasa orang kata aktif di media sosial, seorang aktif sebagai orang kata bidang PR dia Dr. Kurt ya, sentiasa ada bersama kita. Jadi Dr. Kurt ada bersama dengan kita seterusnya dan sambil-sambil itu saya ingin menyatakan bahawa semalam saya bersama Astro Awani ya, semasa berbual berkaitan dengan apakah cara untuk kita semarakkan semangat cintakan negara. Salah satunya telah saya katakan di sini adalah dari segi budaya dengan makanan itulah menunjukkan kasih sayang di mana kita berkumpul pada hari ini bersama-sama. Itu kita nampak kemeriahan, gelak tawa ya, berkongsi. Jadi walaupun saya jauh di sini saya dapat rasa keriangan, kemesraan, kekeluargaan antara Malaysia dan Indonesia begitu dekat di hati lah. Ya, walaupun kita jauh tetapi memang ada dalam hati kita. Dr. Kurt ada bersama Dr. Kurt? Tetapi betul, saya rasa kegembiraan di situ di mana kita bersama-sama bertukar apa kata orang culture kan, culture di situ dan juga budaya di situ. Mungkin cara masaknya berbeza, namanya juga ceper kalau maafkan saya kalau silap ya. Jadi saya rasa ianya satu yang sangat istimewa kita di WMIK pada hari ini kerana menerima tetamu yang sangat istimewa daripada Wilat Indonesia. Macam Dr. Kurt ada di sana kan, berdapat makan kan. Saya tak ada di sana. Saya rasa Dr. Kurt nampak tadi dah makan kan. Saya terpaksa tak apa, kita akan buat lagi. Tapi untuk makluman kepada Dr. Kurt, hari ini kita bersama tetamu istimewa. Memang kita buat khas ya. Sesi khas bersama dengan Nur Muhammad Faris, merupakan alumni
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, yang saya rasa memang begitu bersemangat, yang jati diri yang sangat tinggi ya, sanggup menjelajah Eropah, 20 negara di Eropah, memperkenalkan budaya Malaysia, memartabatkan bahasa Melayu dengan orang kata semangat sendiri ya, tanpa ditanggung sesiapa, sendiri mengambil inisiatif untuk itulah jati diri kita nak, itulah semangat yang ada pada jiwa rakyat Malaysia pada hari ini. Dan Faris dah tiba semalam dekat 2 pagi tu, sampai daripada Turki, iaitu tempat terakhir, bermula di nanti dia akan terangkan jelajahnya, bagaimana dia berjelajah dengan menggunakan basikal lipat, bagaimana dia memperkenalkan budaya dengan cara tersendiri, dan apakah penerimaan daripada setiap negara, adakah berbeza menerima Malaysia, budaya Malaysia. Kita dengar cerita nanti. Bersama kita tanya soalan, dan kita akan moderator tanya soalan kepada Faris. Kita nak bagi Faris memperkenalkan diri dia dulu untuk menceritakan sikit bagaimana bermulanya semangat itu. Kita mulakan yang itu dulu. Nanti kita tanya soalan-soalan seterusnya. Betul. Betul. Saya Dr. Jess, saya juga sangat excited sebenarnya nak tahu lebih detail tentang Faris, kerana saya rasa apa yang dilakukan oleh adik Faris adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Kerana dia membawa jalur gemilang di mana sahaja juga dia berada. Jadi saya rasa kita kalau tak kenal maka tak cinta, mungkin kita nak tahu lebih detail tentang adik Faris. Okey, Faris ya. Wah, adik Faris mana? Mana adik Faris? Saya ada di sini. Okey, silakan Aris perkenalkan diri dulu dan bagaimana bermulanya kata semangat untuk program jelajah Eropah 20 negara ini dengan berbasikal lipat secara solo. Okey, silakan Aris. Terima kasih semua kerana beri ruang dan peluang kepada saya untuk berkongsi. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Wan Muhammad Faris bin Wan Muhammad Nur, tapi dikenali sebagai Faris Nur. Sekarang ini menetap berasal dari Kota Baru Kelantan, menetap di Shah Alam, Selangor, dan saya bekerja sebagai perunding takaful. Menjawab persoalan tadi, macam mana tercetusnya idea untuk menjelajah Eropah. Sebenarnya sebelum ini pada tahun 2019 alhamdulillah saya telah berjaya untuk berbasikal secara solo di dalam semenanjung Malaysia. Dan selepas itu sahabat pengembara saya iaitu saudara Amir Arsyad juga dalam perjalanan berbasikal daripada England sampai ke Malaysia. Jadi saya pun terinspirasi untuk melakukan benda yang sama, cuma saya hanya ingin mengembara dalam Eropah. Sebelum ini saya hanya ingin mengembara di Eropah sebagai pencapaian diri untuk orang panggil dalam bahasa Inggeris dia self achievement, sekadar untuk suka-suka lah self achievement. Tapi selepas saya berjumpa dengan Dr. Jess dan saudara Puan Shima, mereka besarkan skop pengembaraan saya. Mereka kata lagi bagus kalau matlamat ini kita berkongsi bersama rakyat Malaysia. Jadi saya letakkan matlamat baru dalam pengembaraan saya di Eropah, iaitu untuk memperkenalkan Malaysia kepada masyarakat tempatan dan juga para pengembara lain. Dan matlamat kedua saya adalah untuk menjejaki alumni Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang pada waktu itu terdapat dalam beberapa orang yang berada di Eropah pada waktu itu. Dan apabila saya membawa matlamat ini, saya dapat rasakan ini bukannya perjuangan saya seorang. Ini adalah perjuangan kita semua selaku rakyat Malaysia. Cuma kemungkinan kita tidak sedar bahawa di mana saja kita pergi selaku rakyat Malaysia, kita adalah duta kecil Malaysia dan kita kena memperkenalkan Malaysia kepada orang lain di luar sana. Ya, Faris, yang pertama sampai di London Faris, bagaimana mungkin cerita setiap negara tu bagaimana penerimaan di sana. Dan saya nampak banyak macam baju Faris pun jadi rebutan. Orang ambil, orang kata peta kat baju Faris tu, tunjuk sini, tunjuk sana. Baju pula jadi perhatian. Itu hebat tu. Bagaimana penerimaan semasa jelajah pertama? Kita pergi negara pertama dahulu. Okey, negara pertama ketika saya tiba di England, saya tiba di London dan saya terus pergi ke hostel yang patut saya menginap. Dan pada ketika itu di hostel tu terdapat satu panggil dalam bahasa Inggerisnya common area, ruang untuk semua orang bersosial di sana. Ketika itulah saya memperkenalkan diri saya. Saya pergi ke setiap pengembara yang tinggal di sana, saya perkenalkan diri saya. Hello, my name is Faris. I'm from Malaysia. And then kebanyakan mereka memberi respon positif sebab itu adalah budaya mereka. Oh, Faris from Malaysia. And then saya pun tanya balik, do you know where is Malaysia? And then dan selepas itu, di situ saya baru tahu kebanyakan orang Eropah tidak tahu di mana Malaysia.
Di situ dah saya mengambil pendekatan memakai baju ini dan saya akan tunjuk di mana Malaysia berada. Saya akan perkenalkan, okay, you know where is Thailand? So this is Thailand, so this is Singapore. Malaysia is just between these two countries. So just come to Malaysia. We have a very, very delicious food. We have a very unique culture, and then our living cost over there also cheap. So you guys just can come to my country. Dan cara untuk saya membuktikan bahawa makanan di Malaysia ini sedap, saya ambil satu masa untuk memasak makanan biasa yang ada di Malaysia. Makanan yang paling biasa saya masak adalah nasi goreng. Dan bila saya nasi goreng, saya hanya masak dengan perencah yang ada. Saya masak menumis macam biasa saya masak nasi goreng. Bila saya berkongsi pada dia orang, mereka semua menerima dengan baik. Mereka cakap, tak punya nasi ni apa semua. Lepas tu saya cakap, kalau awak rasa nasi goreng saya ni sedap, bila awak datang, awak pergi ke Malaysia, awak rasa nasi goreng di Malaysia, awak akan hina nasi goreng saya. Nak cakap nasi goreng di Malaysia lagi. Mereka macam tak sabar. Mereka tak sabar sebab yang pertama makanan di Malaysia mungkin sedap. Yes, memang sedap. Yang kedua, bila saya cakap setiap hidangan di Malaysia harga puratanya adalah 1 euro ke 3 euro. Bersamaan RM5 ke RM15. Mereka sangat terkejut kerana bagi mereka makanan di Malaysia sangat murah. Kerana di England purata harga makanan adalah 5 euro ke 10 euro. Makanan biasa. So mereka memang sangat-sangat menantikan untuk datang ke Malaysia. Cuma sedikit kenapa mereka tidak kenal Malaysia dan Asia Tenggara, kerana lokasinya sedikit jauh dari Eropah. Ya, saya cuba meyakinkan. Ya, Faris, kalau jelajah kita kena bawa WMIK sekali lah tu. Kan? Bila bicara masalah kita untuk bawa sekali, masak lagi banyak lagi besar. Lepas tu kita buat yang besar. Yang ni memang seorang, mungkin kita jelajah bersama nanti. Kalau diizinkan. Dr. Jess, bila Faris memaklumkan yang dia masak nasi goreng tadi tu, juga kita ingin sharekan tetamu istimewa kita daripada Indonesia juga mempunyai nasi goreng mereka tersendiri. Kerana kita adalah serumpun dan sebahasa dan kita sharing the same culture, the same food. Ya, betul Ibu Hidayah? Ya, betul. Ya. Jadi Faris, saya tertarik tadi dengan baju yang berada. Kan baju tu. Yeah. Mungkin ianya adalah salah satu cara bagi mereka yang ingin mengenalkan Malaysia di mata dunia. They can do the same exactly what you did. Yeah. Sebenarnya saya secara spontan membawa baju ni. Cuma bila hari pertama saya pakai baju ni, mereka dah mula cuba untuk berkenalan dengan saya disebabkan baju saya. Sebab mereka ingin bagi tahu kat mana dia orang, kat mana mereka telah pergi. Macam peta di belakang saya ni peta Amerika Utara dan Amerika Selatan. So dia akan tunjuk-tunjuk lah. Kat sini. Kat situ lah saya buat kawan. So saya rasa pendekatan saya bawa baju ni dan saya bawa jalur gemilang tu sangat memberi kesan yang besar. Sama juga apabila saya pergi ke mana-mana, bila saya minta mereka mengambil gambar saya akan kibarkan jalur gemilang. Waktu itu, orang yang ambil gambar dan ada pelancong-pelancong yang dalam akan berhenti dan tengok bendera. Dan mereka akan tanya, which country is this flag? And then saya akan cakap, this is Malaysia. Dan waktu tu dia tanya, where is Malaysia? Saya terus, Malaysia is over here. Saya. Jadi cara itu sangat memberi kesan dan waktu tu dia panggil pembuka kata. Orang menegur saya dan saya cuba memberi maklum balas dan saya memperkenalkan lagi Malaysia. Saya kata, please come to Malaysia. Malaysia is very truly Asian. Ya. Ada Faris sempat jumpa ramai orang di sana ke, orang VVIP saya dengar itu sempat terserempak dengan pengerusi LPU, UPNM, beberapa orang kata tokoh-tokoh yang hebat dan juga dari kedutaan memang bagaimana cara membantu Faris? Okey, cerita berkenaan dengan berjumpa dengan lembaga pengarah Pertahanan. Alhamdulillah saya mungkin disebabkan doa kalian semua, rakan-rakan saya. Pada hari kedua saya berada di sana, saya pergi makan di satu restoran Malaysia. Ketika itu saya terserempak dengan susuk tubuh
yang sangat dikagumi oleh semua orang, itu Tan Sri Said Azman selaku Lembaga Pengarah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Dan ketika itu juga saya memperkenalkan diri saya dan beliau menyambut baik kehadiran saya apa semua. Kami bercakap sebentar apa semua dan beliau juga sangat berbesar hati untuk belanja saya makan tengah pada waktu itu. So saya rasa sangat terharu. Dan saya juga ada di sepanjang penggambaraan saya juga saya ada berjumpa dengan duta besar dari duta besar Malaysia di Paris dengan di Vienna. Mungkin disebabkan saya memperkenalkan diri, saya dapat rasakan kenapa mereka menghubungi saya dan mereka menerima saya kerana saya membawa matlamat bukan untuk diri saya sendiri. Matlamat pengembaraan saya adalah untuk Malaysia, untuk rakyat Malaysia. Sebab itulah kebanyakan rakyat Malaysia saya jumpa di sana menerima baik saya ketika saya tiba di tempat mereka. Tetapi ada soalan sebelum saya? Ya, saya ada soalan di mana bila Faris kata pembuka bicara bila Faris memakai baju dan mereka bertanyakan lokasi Malaysia. Dr. Jess, first impression maknanya di sini Faris telah membuat first impression yang sangat hebat kepada diri sendiri dan juga kepada Malaysia. Di mana bila kita bercerita pasal first impression ni kita takkan dapat balik. Kan? Pandangan pertama tu kita takkan dapat balik. Kalau kita dah berkenalan, yang pertama tu yang kita akan ingat. Jadi saya rasa siapa juga yang Faris berjumpa di serata tempat yang Faris kenal, saya rasa mereka akan ingat Faris sampai bila-bila. Yang tu saya boleh katakan saya setuju dengan perkataan itu sebab selepas saya balik dan ketika saya dah sampai ke Malaysia, saya message semua kawan-kawan pengembara yang saya baru kenal di Eropah dan kebanyakan mereka terus membalas respon saya dan mengharapkan agar terus berhubungan dengan mereka kerana mereka ada keinginan untuk datang ke Malaysia. Dan saya pun mempelawa mereka untuk datang ke tempat saya. Mungkin saya akan cuba merunding mereka di mana tempat yang mereka pergi, bergantung kepada minat mereka. Ada orang minat budaya, ada orang minat makanan. Terus jadi saya akan runding mereka untuk pergi ke mana tempat yang sebaiknya mereka pergi di Malaysia. Ya, Faris, dari segi orang kata cabaran, semasa berada di 20 negara tu, adakah cabaran apa yang agak sukar ditangani pada waktu tersebut yang boleh berkongsi bersama alumni UPNM dan juga sesiapa saja bersama kita pada hari ini untuk tahu apakah cabaran yang ada semasa ataupun negara mana yang agak mencabar ke ataupun mungkin mesti ada sedikit dari segi pahitnya dan suka dukanya Faris. Okey, cabaran berkenaan dengan cabaran sudah pastinya berkenaan dengan makanan. Kerana saya seorang Islam dan saya kena mencari makanan halal. Kebanyakan bandar yang saya pergi, bandar di Eropah Barat, terdapat kedai makanan halal. So sangat senang. Jadi sangat senang untuk saya mencari stok makanan halal. Dia akan menjadi sedikit isu bila saya pergi ke pekan kecil. Pekan kecil terutamanya di Eropah Timur seperti negara Balkan. Di situlah berlaku kesulitan untuk saya mencari makanan halal. Dan pada ketika itulah saya hanya perlu menyesuaikan diri untuk setiap hari makan makanan yang berunsur vegetarian atau vegan. Itu antara cabaran disebabkan makanan. Dan cabaran kedua adalah bila saya makin ke timur Eropah, aktiviti penipuan ni semakin kuat berlaku. Jadi sedikit sukar untuk saya mengembara kerana ada tempat yang saya dikenakan charge yang tinggi seperti ketika itu saya dah naik bas, disebabkan saya bawa basikal, saya kena charge kos basikal. Sedangkan benda tu tak perlu di-charge. Jadi benda tu dah menjadi cabaran. Tapi cabaran tu saya tempuhi macam biasa sebab itu adalah sanggaran dalam pengembaraan. Setiap pengembaraan mesti ada kisah duka. Tapi tetap saya katakan bahawa cabaran ini mematangkan dan cabaran ini adalah benda yang manis dikenal. Pahit dihadap tapi manis dikenal. Betul. Itu dia. Itu dia betul. Okey, tentang ukulele. Kan difahamkan bahawa memang Faris membawa ukulele sepanjang perjalanannya untuk menyanyi lagu rakyat, bersama memperkenalkan bahasa Melayu, memartabatkan bahasa Melayu di pentas dunia. Dan bagaimana penerimaan mereka dengan lagu berasa kasih rasa sayang, lagu rakyat yang dibendangkan oleh Faris. Bagaimana penerimaan? Setakat ni penerimaan mereka
positif berkenaan dengan lagu rakyat Malaysia. Antara lagu yang saya selalu nyanyikan lagu Rasa Sayang Hey, Chan Malican, dengan satu lagu Melayu klasik yang saya suka dengar iaitu Wajah Kesayangan Hamba. Dr. Jess, Faris, kena buat demo sikit. Kenapa? Nak ukulele nanti. Kena buat demo sikit. Demo. Saya ada ukulele. Nak sekejap lagi masa ni kita minta dia buat demo sikit Boleh Faris memang jadi, tapi Dr. kena nyanyi sekali lah. Ada sama-sama nyanyi nanti Boleh. Dr. Jess, Faris, betul lah Dr. Jess, Faris telah membawa sesuatu yang sangat berharga daripada Malaysia, di mana culture-nya, makanannya dan juga tidak ketinggalan muziknya tu. Itu adalah part of the culture, di mana orang akan ingat all those yang important things kan. So mungkin Faris boleh standby dalam ni untuk mainkan lagu apa, sambil-sambil saya dengan Dr. Jess mungkin kita boleh sembang sikit Dr. Jess. Sementara Faris boleh standby dengan ukulele. Dr. Jess, saya rasa Faris merupakan alumni daripada UPNM Betul. Dan juga alumni UPNM ni seperti mana yang saya sedia maklum, mereka adalah seorang yang sangat kental. Alumni UPNM because mereka kena menjalankan aktiviti-aktiviti yang lasak juga Jadi saya rasa bagi Faris dia tidak ada masalah untuk menghadapi 20 buah negara dengan berbasikal dan menghadapi cabaran-cabaran Dr. Jess Ya betul. Betul. Dan UPNM pun orang kata Universiti Pertahanan Nasional Malaysia semestinya mempunyai orang kata lagi kuatlah semangat patriotisme di situ kan, untuk benteng pertahanan negara kan. Termasuk juga open syarah dia Dr. Kurt, jangan lupa, dan juga warga UPNM keseluruhan bukan UPN Uni KL semua sama. Kita semua punya semangat yang sama. Cuma mungkin saya kebetulan juga lah UPNM memang ada melatih lah dari segi untuk melahirkan leaders of character di sini. Memang adalah dari segi khususnya dan kita memang nak orang kata promosi juga lah UPNM Uni KL dan semua universiti supaya boleh kita lebih kuat, bukan dari segi fizikal lah, dari segi mentalnya. Bila kata kan mendapat cabaran. Betul. Dr. Jess, juga kita di CILT Malaysia, kita mempunyai a range of university yang kita accredited the program. Kalau di UPNM, kalau di Uni KL, saya rasa di UUM, di UTA, di UITM, dan saya rasa kalau kita hendak maklumkan, saya rasa dia ada banyak dan ianya semuanya ada dimaklumkan di dalam website CILT Malaysia. Jadi bermakna di sini CILT memainkan peranan juga untuk menjadikan professional body dan juga industri ready for the students. Faris nampaknya sudah bersedia. Dan Dr. satu lagi, Kementerian Pengajaran Tinggi memang dalam keras masa amanat Yang Berhormat Menteri Pengajaran Tinggi nyatakan bahawa dia memerlukan alumni semua universiti untuk sama-sama membantu ataupun kita menggerakkan bersama kepentingan universiti untuk kepentingan komuniti bersama. Jadi itu memang ada terkandung. Kita harap bukan alumni UPNM, semua alumni juga bergabung untuk sama-sama memastikan bahawa mensejahterakan negara kita. Jadi Faris dah bersedia ke Faris? Bersedia. Cuma saya nak pastikan nak nyanyi lagu apa. Kita minta lagu apa? Atau nak tanya Puan Sarwah ke, daripada Ibu Juliana ke? Dapat 3 lagu dia lagu mana? Lagu yang biasa saya nyanyikan adalah untuk permulaan. Biasa ketika saya mengembara, saya akan bawa ukulele bersama saya. Waktu bila dah mula berinteraksi, orang kena ais batu, mereka yang akan bertanya, did you bring, what is this? What kind of instrument did you bring? Dan saya akan cakap lah, I bring a ukulele. Can you play some song with me? And then saya akan nyanyikan lagu yang mereka boleh ikut sekali. Awal lagu yang semua orang boleh ikut adalah lagu ni. Saya akan nyanyi lagu yang semua orang boleh tahu dalam bahasa Inggeris. If you're happy and you know it, clap your hands. Clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. And then selepas itu bila saya nyanyi lagu tu, mereka akan dah mula ada macam chemistry, dah boleh nyanyi sekali. Dan waktu tu saya akan nyanyikan lagu bahasa Inggeris yang sangat common, which is macam lagu Somewhere Over the Rainbow. Maksudnya lagu Somewhere Over the Rainbow sebab lagu itu adalah lagu masyarakat untuk orang Eropah. Semua orang boleh nyanyi. Dan waktu itulah saya akan cakap bagi saya ruang untuk nyanyi lagu masyarakat. Bahasa Melayu. My local country song. And then ketika itulah saya nyanyi lagu macam Rasa Sayang dia.
Sayang he macam rasa sayang he, rasa sayang, sayang he. He lihat nona jauh, rasa sayang, sayang he. Rasa sayang he, rasa sayang, sayang he. He lihat nona jauh, rasa sayang, sayang he. Buat cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jodohkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Rasa sayang he, rasa sayang, sayang he. He lihat nona jauh, rasa sayang, sayang he. Rasa sayang he, rasa sayang, sayang he. He lihat nona jauh, rasa sayang, sayang he. Ya, hebat sekali Dr. Kurt. Itu dia. Faris boleh masak, boleh nyanyi, boleh, semua boleh. Kan? Orang kata kan memang menjadi pilihan ramai lah Dr. Kurt. Kita recommend lah seorang Dr. Kurt. Ya, semua boleh. Setiap tempat saya akan nyanyi lagu yang sama sebab saya bukan tahu semua lagu. Saya cuba nyanyikan lagu yang semua orang boleh nyanyi. Dan bila biasanya lagu terakhir adalah lagu-lagu perpisahan. Biasa di setiap kali bertemu ada perpisahan, saya akan nyanyi lagu Kuisera. Bertemu dan berpisah. Acquaintance be for God and day, for all and night. Show up, acquaintance be for God and day, for all and sun. Bertemu dan berpisah adat manusia biasa. Hilang di mata tapi di hati tidak lupa. Berdoalah kita agar aman dan sentosa. Semoga dapat kita berjumpa di lain masa. Semoga dapat kita berjumpa di lain masa. Hebat sekali Dr. Kurt. Ya, Dr. Kurt mungkin kita nak tanya juga Puan Shima di dapur kan. Mereka ada soalan kepada Faris tak? Mungkin ada daripada Indonesia kan. Bila Indonesia nak tanya soal Faris, kita buka kepada mereka di dapur boleh Dr. Kurt? Ya. Sila ada Puan tak mereka Shima di dapur? Lempeng dah habis. Lempeng dah ada tengah makan dah. Wow. Bersama kita ni adalah Datuk Razak, Presiden International kita. Datuk Razak, a few words daripada Datuk Razak, ucapan daripada Faris dan juga sempena Bulan Kebangsaan. Ya. Ucapan Datuk. Ucapan Datuk. Ya, sempena bulan menyambut bulan kemerdekaan. Yalah, kita rasa bersyukur, berterima kasih. Sebab lah. Ya, ada pak rasa sebab lah Datuk cakap tu. Itulah. Sebab pula. Kita hidup dengan harmoni baik. Kemudian hari ini kita ada ada tetamu daripada Indonesia. Ini kira keluarga terdekat kita di Nusantara daripada Indonesia. Betul. Saya rasa terharu kerana kita terima setitis air mata daripada orang lama, daripada Datuk Razak sendiri, macam mana dia rasa pengorbanannya. Dan ini juga salah satu cara kita macam hati semarak kemerdekaan yang ada pada diri kita generasi muda ni Dr. Jess. Jadi air mata seorang orang lama ni Dr. Jess tak sama nilainya dengan air mata orang muda Dr. Jess. Sama juga, terasa juga tu. Rasa daripada Datuk Razak sampai ke sini. Saya faham perjuangan kita untuk orang kata kebaikan bersama lah. Itu yang perlu kita bersama. Bukan kita menggali perbezaan kan. Kita nak mencari sebenarnya mencungkil persamaan. Kita harap di situ lah. Datuk nak ucapan kepada Faris, Datuk. Faris. Ucapan pada Faris. Okey, Faris. Baru balik. Saya bangga sebagai anak muda Malaysia. 2 tahun saya jadi International President. Dalam hati saya sentiasa saya kibarkan bendera Malaysia. Walaupun orang tak nampak. Tu Faris pun buat macam tu ya. Ya. Tahniah. Sorry, kita tanya. Minta maaf. Faham. Semangat. Ya. Ya, betul. Sebelum kita penutup, kita akan cuba Ibu Juliana untuk beri sedikit kata ucapan daripada wakil pada Wilayah Indonesia. Dari Wilayah Indonesia,
hari ini kami merasa sangat terhormat ya, diterima dengan baik sebagai saudara ya, antara bangsa, kita tetangga, kita bersaudara. Dato' Razak, Ibu Zawiyah inspired me a lot ya, as a chairperson of Wilat Indonesia, dan I will do many things in Indonesia, introducing CILT, empowering women in Indonesia under Wilat. And this is a good opportunity untuk saya pribadi dan teman saya Ibu Arianti. Kami datang dan melihat CILT Malaysia, bertemu langsung dengan Dato' Razak, ya, Ibu Zawiyah, teman-teman yang ada di kantor sini, dan terutama menikmati lempeng kelapa. Mie rebus. Ya, mie rebus. Tapi sambalnya lekker sekali, keren. Oh, ya. Ibu Juliana bagi sedikit review tentang masakan pada hari ini, lempeng dengan mie rebus. Okey. Mie rebus rasanya agak berbeda dengan Indonesia. Karena Indonesia selalu spicy. Ya, Indonesia selalu taste-nya almost like Thailand atau Chinese ya. Tapi Malaysia lebih ke kari-kari gitu ya. Jadi oke, karena coconutnya kuat. Tapi yang saya paling suka tadi lempeng kelapanya. Wah, itu gini. Wah, sedap kan? Oh, sedap lempeng. Sambalnya juga oke banget loh. Sambalnya juga oke. Terima kasih. Ya, dan kita juga ada daripada di Pulau Sabariah ya. Dia ada bagi some remark. Dia sudah tekat dah baca sikit remark daripada Pulau Sabariah di talian. Saya nampak ada message. Yes, salam keluarga Malaysia. Welcome our friend from Indonesia. Puan Sabariah juga menyatakan bahawa I'm just about 20 minutes away but has not been feeling well today. Get well soon. Terima kasih. Terima kasih bersama. Dan Shima ada apa lagi tak Shima sebelum kita nak ni? Sebelum kita tutup ni, kita ada sedikit daripada Wilat Indonesia. Oleh-oleh dari Indonesia. Oleh-olehnya. Presiden. Ya, ini buat presiden yang hebat banget, sangat menginspirasi. Dato' Razak nanti dipakai ya. Ini jauh loh di bawah dari handsome lah dia Razak. Cantik sangat. Mudah-mudahan Dato' Razak suka ya. Iya. Terima kasih Dato'. Terima kasih. Satu lagi aku mau kasih buat Bu Zawiyah. Kena pakai nanti tunjuk My mentor ya. Zawiyah ini tas Wilat waktu first anniversary 8 Maret yang tahun 2022. Kita bikin tas ini as a souvenir. Dan saya juga mau kasih batik buat Bu Zawiyah. Kayaknya warnanya mudah-mudahan cocok ya. Cocok, cantik. Cocok sekali ya. Cantik banget. Surprise binaannya Wilat. Mudah-mudahan. Kita pun ada souvenir daripada CILT. Okey, CILT Malaysia, Dekan Puan Sharifah Sarawak. Kita juga ada batik di sini tapi sudah dibungkus. Okey. Surprise. Nanti sana baru buka ya Bu. Surprise loh. Surprise party aku suka sekali. Terima kasih. Another one for Ibu Hayati. Ibu Hayati. Thank you for coming. Thank you for the Semoga Ya, Shima. Untuk semua rasanya sampai saja daripada Wilat Kitchen di Malaysia. So apa-apa kita jumpa dan saya kembali kepada Dr. Ken. Bye. Okay, bye. Okey, Dato' kita bagi awak Faris untuk bagi penutup sebagai harapan hari selepas dan buat apa lagi ya, kata-kata daripada Faris dulu sebelum kita tutup. Boleh silakan Faris? Juga mungkin boleh bagi inspiration kepada anak-anak muda di luar sana. Inspiration. Saya selalu menyatakan kepada semua orang, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya rakyat Malaysia yang biasa. Cuma saya ingin melakukan sesuatu yang memberi manfaat kepada saya dan kepada orang lain. Jadi harapan saya adalah agar semua dari kita ni
sentiasa berbangga dengan apa yang kita buat. Kalau buat satu benda, buatlah dengan bersungguh-sungguh dan sentiasa tahu asal-usul kita, dan tidak salah untuk kita berbangga dengan negara kita sendiri. Dan saya mengharapkan agar kalian semua pergilah mengembara, pergilah lihat negara luar, pergilah lihat dunia luar. Saya tidak menyatakan bahawa perlu mengembara sampai ke Eropah apa semua. Cukup sekadar anda balik kampung, dan dalam perjalanan balik kampung tu pun banyak benda yang kita boleh belajar. Cuma keluar daripada kepompong keselesaan, pergi merantau dan lihat dunia luar. InsyaAllah kita akan dapat banyak input, banyak pelajaran yang kita dapat timba, dan bawa pulang ilmu itu, benda yang baik itu ke tempat kita supaya dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Itu saja. Baik, terima kasih Faris. Sembari semangat juang yang tinggi, merupakan alumni UPNM. Dan selepas kata esok Harian Metro akan keluar tentang cerita Faris dan banyak lagi lah. Orang kata program-program yang akan bersama dengan Faris boleh teruskan perjuangan ini. Pada bulan kemerdekaan ini kita juga ada nanti program di UPNM sebagai tuan rumah untuk Semarak Merdeka Puan Shima. Semarak Merdeka peringkat IPTA yang akan diadakan kemungkinan pada 29 Ogos ini untuk perasmian tersebut, dan memang banyak lagi program jelajah puisi merdeka keluarga Malaysia. Kita ada lagi banyak pada bulan 8 ini kita sama-sama meraihkan bulan kemerdekaan ini. Dan saya serahkan kepada Dr. Kurt untuk penutup. Terima kasih kepada semua dan kita jumpa walaupun saya jauh di Kuala Terengganu, saya tetap bersama dengan anda. Okey Dr. Kurt, silakan untuk penutup. Untuk penutup saya rasa apa yang Faris maklumkan tadi betul. Dr. Jazz, kita perjuangan tidak semestinya perlu menitiskan darah untuk berjuang kepada negara, tetapi dengan apa yang dilakukan oleh adik Faris kita tadi telah membuka mata dunia kepada culture kita, budaya kita dan juga Malaysia di mata dunia Jadi untuk anak-anak muda di luar sana juga bahawa bulan kemerdekaan ini sesuatu bulan yang kita kena hargai. Kita kena hargai kerana ianya adalah daripada sejarah yang Datuk Nenek kita lalui, dan kita perlu untuk mengekalkannya. Dan juga Dr. Jazz, kita di WMIK, di CILT Malaysia as one task force, kita juga memainkan peranan yang penting untuk memastikan bahawa bulan kemerdekaan ini adalah bulan yang kita sanjungi, dan kita akan juga melakukan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan patriotik untuk menyemarakkan lagi semangat kita di bulan kemerdekaan ini. Gabungan Wilat betul gabungan Wilat, apa lagi Wilat. One Task Force mungkin ada yang tak pasti lagi macam mana. Dekat kenalkan sikit One Task Force. Adalah gabungan Next Generation. Yes, Wilat Malaysia dan juga Proper Communication. Tiga sekali untuk One Task Force tersebut. Kita sama-sama Dr. Jazz juga untuk memastikan bahawa CILT Malaysia, keluarga besar CILT Malaysia sentiasa stronger together. Bukan sahaja menyebut perkataan stronger together, tetapi juga memastikan dan kita melaksanakan yang sepatutnya untuk kita keluarga yang stronger together. Dr. Kurt, ada satu kata-kata kita suka, boleh tak saya tutup dengan kata-kata kita suka itu yang tentang menangkap, kita renungkan bersama kata-kata ini menangkap kilat di dalam kilau, mengimbau beras dalam padi, membaca niat dalam hati. Semoga semua faham niat kita, niat itu dibaca dengan betul supaya kita terus harmoni dan sejahtera. Dr. Kurt, terima kasih. Dr. Kurt, silakan. Terima kasih kita semua dari Dr. Jazz live from Terengganu, dan saya live daripada CILT Headquarters Office bersama WMIK Kitchen. CILT Malaysia mengucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami. Terima kasih dan jumpa lagi. Dapur Ilmu WMIK. Bye.